dokumen Excel yang saya akan bentangkan sebentar nanti ialah macam mana ketika di pertandingan World Skills. Dan setahu saya World Skill ni memang diimplikasikan daripada proses kilang-kilang termuka lah, sebab yang buat soalan ataupun yang buat dokumen mostly ialah engineer dan ataupun manager di setiap kilang. So nanti saya akan berkongsi bersama. Dapat menunggu saya. Tadi saya drive and then ada jam dan sebagainya. Right. Dan alhamdulillah sampai juga saya di rumah. Dan saya tak set up lagi saya punya workbench untuk soldering sebab saya dapat soalan, personal soalan dari semalam daripada beberapa orang guru yang bertanya kalau pad tu tercabut tapi kalau kita nak workingkan board tu macam mana. So hari ni saya akan tunjuk, saya tak akan tunjuk the whole process macam mana troubleshooting, tapi saya akan tunjuk the basic process, iaitu kalau kita nak cantumkan rutin, kita nak buat wiring daripada pad to pad menggunakan jumper wire. Tapi jumper wire tersebut mestilah bawah daripada diameter tersebut mestilah bawah daripada 0.8 mm. Itu paling sebaiknya. Macam saya ada sekarang ni, dia punya jumper wire, ketebalan jumper wire tu diameter dia lah 0.4 mm. Alright. Kita santai-santai je hari ni. Dan Cik Mira ada di sini ya. Kita dah keluar dah live. Ada okay. Cik Mira, kita akan bagi post test selepas lunch ya. Yep, okay, itulah last yang test. Macam mana? Oh, okay. So nanti habis kita punya kursus ni, saya akan bagi satu post test. Post test ni maksimum 20 soalan saja. Saya dah buat. Alhamdulillah. Post test ni merangkumi semua hari. Jadi saya campur aduk, tapi majoriti saya akan fokuskan kepada teknik soldering dan requirement standard untuk buat soldering. Mungkin saya akan post jam 3 petang. Cikgu jangan terlampau rushing untuk menjawabnya. 20 soalan saja insya-Allah. Dan post test ni boleh hantar selewat-lewatnya, kemungkinan selewat-lewatnya malam ni by sebelum pukul 12 malam mungkin boleh. Boleh kan Cik Abah? Boleh ya? Okay, right. Right, tanpa melengahkan masa, saya nak tunjuk kalau saya akan buat ni board yang lama ya. Board yang saya tak tahu ni zaman bila saya baru jumpa. Saya akan cuba caburkan satu pad. Saya akan forcekan dia supaya pad tercabut dan kita ada komponen, tapi kita nak fungsikan litar tu, tapi kita nak buat rework. Dulu. Alright. Sebelum saya proceedkan ini, saya ingin share saya punya slide yang agak pendek, iaitu slide yang dekat company macam mana dia buat inspection. Apa kriteria untuk dia buat inspection. Share screen. Alright. So sini. Alright. So inspection and evaluation. So dalam kilang-kilang, kalau kita tengok mana-mana kilang, dia ada dipanggil internal quality control ya, IQC. So IQC ni yang akan check semua komponen ada damage ke ataupun oxidation. Macam saya cakap tadi, macam saya cakap sebelum ni, iaitu semalam, oxidation ni berlaku bila pin tu dia ada karat ataupun ada warna brownish. Kadang-kala
oxidation ni berlaku kat pin tu, kita nak solder pun agak sukar. So selalunya IQC ni akan check kat komponen-komponen bila yang dah sedia ada tak oxidation. Okay. Kemudian dia akan comparekan dengan datasheet. Kalau lah komponen tu salah pasang ataupun komponen tu salah nilai, value dan sebagainya pun dia akan check juga. IQC akan check juga. Kemudian dia akan juga check kalau cert print dekat dalam slide saya ada tulis cert print. Nanti slide yang pendek ni saya akan share insyaAllah. Alright, so cert print ni ialah yang body tu. Kalau kita tengok dekat board ni tak ada. Okay, board ni kalau kita tengok board ni ada line warna putih tu kan. Line putih tu dia panggil cert print. Kalau lah footprint, kalau lah komponen tu masuk dan dalam kriteria dia, designer cakap komponen mesti masuk dalam cert print, mesti masuk dalam dia punya marking. Maka komponen tersebut mestilah betul-betul dekat dalam marking tersebut. Kemudian dia akan bandingkan juga setiap komponen untuk actual PCB. Dia mesti akan ada satu PCB yang dah siap, PCB yang dah siap yang mempunyai accuracy yang tinggi. Dia akan compare value data-data tepat ke tidak ataupun arus yang mengalir tepat ke tidak, dan voltan yang mengalir, voltan yang dikeluarkan pun tepat ke tidak dan sebagainya. Next ialah tak keluar gambar. Saya refresh sekejap. Next ialah equipment yang selalu digunakan lah. So equipment yang untuk buat testing ni selalu dia gunakan dua benda, iaitu kalau saya pernah dengar salah seorang, saya tengok guru mana, tapi saya pernah masa saya ada satu sesi berkongsian, saya kata engineer dan multimeter pisah tiada. So kalau mana-mana engineer tu pergi, multimeter di bawah je rasa kan, macam tu lah. So multimeter memang kita tahu multimeter ni gunanya untuk apa? Untuk check connectivity, voltan dan arus. Manakala ACR ni ialah L ialah induktor, C ialah kapasitor, R ialah resistor. So dia mencari nak cari nilai ataupun nak tengok nilai pemuat, pearuh dan perintang. Selalu equipment ni akan digunakan untuk buat testing. Betul tak dia punya benda, betul tak buat yang pasang tu dengan hasil kiraan, hasil calculation yang dibuatkan betul ke tidak. So ini yang akan diguna pakaikan. Alright, kemudian ada PCB inspection lah. So PCB inspection ni tengok ada solder paste ke tidak. Solder paste dia macam saya cakap semalam, PCB inspection dia ada 3 step. Ada memang 3 step. Mula-mula dia akan tengok, ni untuk SMT ya. Mula dia akan tengok ada solder paste tak. Solder paste tu memang kena kat semua pad tak. Kemudian dia akan, dan solder paste ni dia kena disimpan dekat dalam kabinet yang kabinet tu mempunyai temperature yang tertentu. Setahu saya dia mesti room temperature, iaitu 27 degree Celsius lah. Tapi ada juga saya pernah dapat informasi yang solder paste ni mestilah disimpan bawah sedikit daripada room temperature. Tapi saya tahu spesifik berapa degree Celsius. Kemudian semua PCB, semua papan PCB, semua papan PCB mesti kena test sebelum tu pasal akan ada satu jawatan ni ialah product tester. So product tester ni sebelum keluar daripada kilang, dia orang akan pergi kat satu department product tester tu, dia akan test semua board baru dia orang boleh buat ke pasaran. Kemudian before assembling the appearance PCB board is inspected whether is over. Okay. So kalau sebelum dia orang nak pergi sebelum dia nak buat ke product testing tu, dia mesti akan tengok ada tak damage tak kat PCB tu. PCB tu ada scratch tak? PCB tu ada cala tak? PCB tu ada bengkok ke, patah dan sebagainya, retak dan sebagainya. Kemudian baru pergi ke product testing. So inilah general macam mana board di seluruh dunia ni, tak kisahlah board apa sekalipun, dikeluarkan dan dipasarkan. Alright, AOI ni ialah benda yang saya present semalam lah. Alright, so far tiada soalan je.
ke ada beberapa soalan? Jika ada beberapa soalan, saya nak tunjuk yang wiring. Kalau ada pad tercabut, macam mana kita nak wire, kalau and ada komponen, macam mana kita nak buat rework. Kalau jika ada soalan, boleh tanya sebab saya nak set up kamera kejap. Nota saya akan, nota pagi ni dia ada berapa slide je, tapi saya akan share juga. Dia ada 5 slide saja. So, nanti saya akan share insyaAllah. Bukan 5 slide. Informasi tu dah ada 3 slide lah. Tapi kalau total yang saya mengajar semalam yang AOI tu, Automated Optical Inspection pun saya akan share juga. Ni antara general apakah AOI tu. Alright, so saya ada satu PCB. Macam mana saya nak set IV cam. Alright, switch camera. Alright, saya stop sharing ya. Minta pin saya punya nama supaya nampak screen tu lebih besar. Alright. Okay, so saya damage, saya cuba damage satu pad dulu ya, supaya pad tercabut. Selalunya kalau damage ni memang kena temperature yang terlampau tinggi. Saya set kepada 400 degree dulu untuk cabutkan pad yang sini ya, pad SMD. Kalau kamera saya terbalik ke apa ke, mohon beritahu ya. Alright, saya cuba cabutkan. InsyaAllah. Okay. Okay. So kita dah tengok sini, pad tu dah cabut ya. So kalau pad dah cabut, saya potong supaya memang tak ada pad langsung. Ni bukan disengaja buat ni saya tunjuk contoh kalau pad tu dah cabut. Kalau pad tu dah cabut, macam mana kita nak buat rework? Kata. Alright. Kalau kita nak buat rework ni, benda dia mesti ada 2 dokumen yang perlu ada. Dokumen yang pertama ialah schematic diagram. Dokumen yang kedua ialah PCB layout. So barulah kita boleh buat rework tu. Rework tu macam mana dia punya alur dan sebagainya lah. Kalau tak ada 2 tu, kalau lah boleh buat reverse engineering pun tiada masalah. Kalau lah tapi mostly kalau benda tu memang senang nak nampak, seperti macam ada rutin ke tidak, maka dia memang easy untuk dilakukan lah. Macam ni yang masuk saya rutin ni dipanggil rutin lah. Yang alur ni dipanggil rutin. So apa yang kita nak buat sekarang, kita nak functionkan board ni.
kalau ikut standard, benda ni memang dah of course damage, dah memang kategori damage dah. Kalau bot ni sendiri kalau tak function sebabkan komponen ni memang dah kategori damage lah. Tapi kalau kita nak functionkan bot tu, nak reworkkan bot tu untuk functionkan, so bolehlah kita mempraktiskan method ini ataupun cara ni lah. So saya ambil satu komponen. Alright. Kemudian saya solder. Yes, bot tu dia dah ke bawah. Okay, thank you. Okay. Terima kasih cikgu. Alright. So saya pastekan. Okay, cantik. Kemudian saya cuba solder ya. Saya cuba solder. Alright. So dia melekat. Okay, Allah Akbar. Okay. Alright. So sebabkan nak rework tu dia memang kecil ya. Point yang kita nak buat rework tu dia memang kecil. Jadi bila kita nak lekatkan wire, goyang-goyang. Sekejap. Okay, bila kita nak lekatkan wire, dia akan jadi sedikit renyah. Tapi tu pasal saya kata wire yang perlu digunakan mestilah kecil. Tak nampak sini. So mestilah kecil. So saya macam saya kata diameter wire ni dia punya penebat 0.4 dia punya diameter. Tapi dia punya pengalih dia tu ialah 0.3. Dia memang sangat kecil. Jadi kalau macam wire ni memang dipanggil jumper wire untuk rework lah. Kalau apa-apa nak buat rework ataupun repair, memang selalunya memang akan pakai wire ni lah. Ni memang general wire yang kita nak buat rework dan sebagainya. Alright. So yang cara pertama ni adalah kita kena strip sikit depan dia tu supaya kita nampak dia punya penebat. Okay, kita berembat, pengalih. So mungkin boleh nampak. Saya tak nampak sebab saya tak pin saya punya nama ni. Okay, boleh nampak lah. So boleh nampak penebat tu keluar yang warna silver tu . So cara dia ialah kita solder je dekat pin tu kita cuba nak solder. Kita solder dulu. Kita solder dulu sikit timah. Okay. Dah ada. Alright. So saya akan tunjuk beberapa cara . Yang pertama ni saya akan tunjuk cara wire lah. Cara pakai wire dulu. Benda yang perlu kita ada yang pertama ialah tweezer dan precision knife ya, atau hobby knife orang panggil kat sini orang panggil hobby knife. Ni pun antara alatan yang agak membantu jika untuk buat rework. Okay. So kalau sebelum kita nak sambung wire, kita tengok dulu skematik. Skematik tu point tu, rutin dia tu dia sambung kat mana. Dia kalau macam dekat rutin saya ni, saya tahu yang ni the nearest point yang ni tak ada connection. Yang ni kan dia tadi terputus, tapi the nearest connection yang paling hampir ialah yang kat sini kan, atau kat sini. So sebab saya nampak dia punya rutin. Kalau yang bot yang terlampau macam kita tak nampak rutin dia, macam bot ni kan, kita tak nampak rutin dia. Rutin dia tak nampak, maka kat sini kita kena tengok PCB layout dan schematic diagram. Kita tengok schematic diagram kat mana point yang kita perlu cantum. Dan dia pun syarat cantuman tersebut mestilah paling berhampiran. Maksudnya kalau point tu dia banyak pergi kat mana-mana ke kaki lik banyak, kita kena tengok yang terputus tu paling dekat dia kat mana.
Kalau case untuk bot ni, paling dekat dia lah kat sini dan kat sini. Okay. So sebab dia punya terputus ni kat sini, tapi kita nak sambung kat sini dan dekat sini. So syarat wire ni dia mestilah paling pendek. Dia tak boleh menular ataupun memanjang dan itu. Okay. So kalau kat sini memang tak ada nampak, tapi the best practice ialah kita buat L dekat pengalih tersebut. Kita kena buat L supaya tak nampak di sini, kat sini boleh nampak. Saya buat L pakai tweezer. Saya buat L supaya saya boleh sambung dekat pin, dekat kaki pin chip resistor tersebut lah. So cara, ada orang dia tak cut dulu wire. Ada orang dia ukur saya siap. Okay, sekarang saya buat demo daripada sini ke sini . So saya ada orang dia cut dulu saya siap. Tapi saya selesa dengan cara saya biar dulu, kemudian baru saya cut. Kadang-kadang tapi dia punya kelemahan cara saya ni ialah bila kita nak solder another point, dia akan tercabut belah sini. Kalau tercabut maka boleh nampak. Alright. So saya solder pelan-pelan . So saya ambil sikit, saya lekatkan sikit timah dekat saya punya, tak nampak. Saya lekatkan timah sedikit dekat saya punya tip. Kemudian saya cuba cantumkan . Saya cuba cantumkan dengan kaki lead kaki lead yang kita perlu cantumkan. Alright. Allah. Okay. So sekarang dia dah cantum lah. So cara, kalau saya tak nak kasih dia terputus, saya pakai tweezer. Saya akan sengitkan dia pakai tweezer. Sebab kalau kita pakai tangan, kadang-kadang tangan kita terlampau kuat. Tangan kita terlampau kuat . So saya tahu, okay, point dia kat sini. Saya ambil precision knife. Kemudian saya cutkan dia. Cut tu jangan sampai damage board . Kita sekadar dia boleh cut sahaja. Okay. Jangan sampai terkena board dan damage lah. Alright. Kalau kat sini kita boleh tweezer kan. Tapi macam saya punya wire ni, wire yang untuk rework ni selalunya dia boleh cairkan cepat. So saya cairkan sedikit je, saya cairkan dia. Supaya dia boleh lekat dekat board. Alright. Kemudian saya ambil balik tweezer. Saya balik ambil tweezer. Dan saya cuba lekatkan dekat tu. Selalunya, macam ni pin dia kosong kan. Dia punya pin ni kosong. Pin dia tak ada apa-apa. Jadi, Allah Akbar. Jadi dia punya point dia selalunya, saya akan tunjuk dokumen PC sebentar nanti. So point dia kat sini kan. So selalunya kalau dia macam ada pin, saya tunjuk macam mana . Sekejap. Ya, tinggikan sikit. Alright, so selalunya ini adalah lubang pad, kemudian ada pin kan. Selalunya kita akan cantumkan wire tu mesti macam dia L macam tu. Ataupun dia macam ni pun boleh. So ni pin, so kita cantumkan macam ni pun boleh. Kita nak cantum macam ni pun boleh. Nanti saya akan ada tunjukkan gambar lah dekat screen nanti. Tapi so far saya nak tunjuk cara macam mana saya nak buat ni dulu lah. Alright. Kemudian saya dapatkan balik kamera. Alright, kemudian saya solder. Alright. Kemudian dia melekat lah. Kemudian kita ambil multimeter. Kita check lah connectivity. Dia connect ke tak? Dia ada connection ke tak ada connection? Alright. Okay, kemudian kita check connection. Saya tahu data sini di connect kat sini. Maka saya try kat sini. Saya try dulu kat connection lain. Di connect tak? Connect. Kemudian saya try point yang tak connect dengan ini lah. Dengan tap dekat kaki pin tu. Maka dia akan tag. Masa Lita tu dah buat
dah berlakunya dah berlakunya rework. So kalau tanya saya, memang akan ada IPC memang ada IPC macam nak rework So nama IPC tu ialah macam saya kata, saya specialist, saya tiada sertifikat dalam IPC A610 ni, 610 yang kita belajar selama ni. Tapi saya ada IPC rework, repair and modification. Saya ada print sebab saya print pergi dulu sebab ni. Alright. So IPC tu bentuk dia macam ni lah. Dia punya sijil lah, dia punya nama brand lah. So ni IPC nya. So dia memang rework, repair of electronic assembly. So tapi untuk dapat IPC ni mesti ada pengetahuan IPC A610. Alright. So macam tu lah nak buat rework. Tapi kalau tanya saya, pernah tak saya buat rework pakai wire biasa? Macam wire ni halus kan? Ada boleh pakai tak wire biasa? Ada sahaja. Tapi kalau tanya saya, kadang-kadang wire macam mana? Wire yang wire biasa kan tebal kan? Nak lekat dekat chip komponen dia sukar sedikit. Tapi kalau pelan-pelan insya-Allah boleh. Tapi IPC boleh tak? Setahu saya dalam IPC tak pakai wire yang biasa tu lah, yang tebal tu. Alright, so cara yang kedua untuk buat rework kalau pad tercabut ialah tanpa wire. Tapi dengan syarat track tu ada. Okey, sekejap saya tunjuk. Saya cabut balik wire. Okey. Dengan syarat track tu ada. Saya mungkin lukis sikit boleh faham. Alright. Dengan syarat track tu mesti ada. Contohlah kalau kita ada sini pad untuk chip Ni pad untuk chip. Kemudian ni pun pad yang kedua untuk chip. Pad ni yang tercabut Pad ni yang tercabut. Okey, pad ni yang tercabut Pad warna merah tercabut. Tercabut. Alright. So kat sini ada track dekat point ni ada track. Dekat sini pun ada track So bila dah tercabut, so syarat untuk buat rework yang kedua ni, track tu mesti ada. Track tu pun tidak tercabut. Maksudnya pad tercabut tapi track tu masih ada. Baru boleh buat rework yang method yang kedua ni lah. So saya akan tunjuk cara ni ialah kita akan toreh sedikit. Saya ambil warna hitam. Kita akan toreh sedikit dekat sini menggunakan pisau supaya kita nampak dia punya kupa. Toreh tu jangan sampai tertanggal dia punya track ni. Kita toreh sikit supaya nampak dia punya silvening ataupun kupa untuk solder kat situ. Alright. Kemudian kita alurkan timah supaya melekat dekat kaki komponen. So kita ada komponen, contoh kat sini kalau ada komponen. So kita lekatkan timah daripada ni kaki komponen. Kita akan buatkan timah tu melekat dekat track tersebut macam tu. Alright. So sekarang ni saya dah ada pad yang cabut. Sekarang ni saya nak kikis sedikit track tu supaya saya boleh lekat timah tu. Kalau kita jangan kikis terlalu kuat sehingga nampak dia punya body, kita kikis supaya kita nampak dia punya silver tu. So kalau kita nampak dia punya kupa untuk dia punya pengalih tu supaya kita boleh solder kat situ. Warna selalunya kalau kita kikis sebab dia coating, selalu kalau kita kikis dia akan warna dia sama dengan warna pad. Kalau board yang macam board yang setelah fabricate macam ni lah. Alright, so cara dia memang agak sedikit sukar, selalunya menggunakan mata tip yang agak besar lah supaya dia boleh connect pad to pad macam tu. So kita alihkan timah sehinggalah melekat dengan pin tu dia agak sukar sikit. Macam tu. Tapi ni tebal saya kurangkan sikit. Okey, ngam. Okey, kalau nampak kat sini
Kalau nampak sini dia dah ada connection ya. Sekat sini dah ada connection. Maka ini pun adalah salah satu rework macam mana nak kasih Lita tu berfungsi. Alright. So sekarang pukul 11.30. Ada soalan? Sebenarnya rework ni tiada dalam plan saya tapi makin ada beberapa orang guru tanya. So saya buat demo ni. Alright. Okay ke semua? Okay. Alright. So dah alang-alang saya belajar pasal rework ni. Saya rasa bolehlah saya tunjuk macam mana dalam IPC. Kalau untuk SMT punya, sekejap ya, saya buat ini proses ya. Nanti saya punya mata tip ni berkarat pula. Okay. So dah alang-alang kita belajar sedikit rework ni. Kita belajarlah sedikit tapi saya mohon maaf, yang ni memang saya akui saya tak buat slide pun. Tapi kalau diminta saya akan buatkan dan saya akan share kat group lah. Saya akan share kat group supaya boleh dimanfaatkan insyaAllah. Tapi saya akan tunjukkan satu chapter ni dalam IPC macam mana nak buat rework dengan SMT. Tapi rework tu mestilah jumper wire sahaja. Dia tak boleh pakai yang method yang kedua tadi. Method kedua dia pakai timah saja kan. Yang ni method kedua dia menggunakan menggunakan wire saja. So set off, kemudian saya share screen. Alright. Boleh unpin saya punya nama supaya tak besar screen dekat screen tuan-tuan dan puan-puan. Share screen. Alright, so dia bawah chapter jumper wire. Sekejap ya. Yep, kat sini ya. So kita start daripada jumper. Nama chapter tu ialah memang chapter jumper wire SMT. Setahu saya dokumen ni ada kat dalam appendix atau notah tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah. Cuma saya tak cover sebab pendapat saya jumper wire ni kita perlu tahu, tapi untuk kalau nak buat rework inilah standard dia. Macam mana kalau nak buat rework, okay macam ni barulah standard. Kalau macam ni bukan standard, defect dan sebagainya. So jumper wire dalam kategori SMT. So yang pertamanya adalah untuk kita go kepada chip ataupun cylindrical end cap. Kalau kita tahu kita ada chip component, kita ada cylindrical end cap yang komponen bulat macam diode tu. Kemudian kita ada juga saya buat 31 jumper wire. So dia akan cover dia akan tunjuk macam mana kalau nak buat jumper wire dekat chip component ataupun cylindrical end cap component, gullwing, kaki-kaki IC, J-lead dengan constellation yang ada bentuk lekuk tu. So kalau yang LAN ni adalah pad to pad lah. Alright, so sebelum saya proceed, ada beberapa soalan? Ada apa-apa soalan? Jadi 313. Alright. So first saya adalah saya rasa saya boleh matikan ni. Review form tak ada. Tak apa. Alright. Kat sini boleh ke? Full screen. Oh, full screen dia bukan kat sini. Okey. Tak boleh pergi sini ke. Yang dekat bawah tu tak boleh? Mana? Dekat bawah tu ada tulis 38% tu. Yang itu? Ya, saya cuba full screen tapi dia pergi ke screen monitor saya yang lain.
Oh. Dia pergi monitor saya yang ke sini. Saya kan ada 2 monitor So dia pergi ke sini pula. Dia tak pergi ke sini. Oh, mungkin saya boleh share screen yang ke arah sini. Tapi kalau macam ni nampak ke? Boleh, Nampak kan? boleh. Boleh. Boleh Alright, so Nampak, kita nampak. proceed. Kita proceed Boleh, dengan kategori kalau nak buat jumper, apa kriteria dia. So kalau untuk target, jumper wire tersebut mesti tetap tidak melebihi dia punya pengalih tu. Pengalih tu mesti dia tidak melebihi pad size pad. Kalau kita nak buat yang cara letak yang tu. So kalau cara letak tu mesti dia tidak melebihi pad. Kalau nak melebihi pad, boleh diterima, tapi mestilah at least 50% saja. Maksudnya ni total length pad, ini lead, ini ialah pengalih. So at least lebih daripada 50%. Paling baiknya ialah dia tahu 100%. So ni 100%. So kalau bawah sedikit masih boleh diterima. Kalau dia below than 50%, maka dia kategori defect untuk buat rework. Untuk pad chip. Kemudian kalau nak buat untuk kaki galwing. Untuk buat kaki galwing, dia mesti melekat dekat kaki galwing tersebut. Mesti kan ada heels. So kat sini ni panggil heels kan. Dia mestilah melekat dekat kaki heels tu. Mestilah attach kat kaki heels. Mestilah lebih daripada 75%. So heels ni ialah ni, daripada start the point kat sini sehinggalah hujung sini dia panggil heels. So panjang tersebut 100%. Kalau acceptable mestilah lebih daripada 75%. Barulah dikatakan okey ini macam ni macam dalam gambarnya, barulah dikategori okey ini acceptable untuk buat rework dalam SMT. Kalau defect, kalau kita terlebih kalau terlebih ataupun terkurang macam ni. Kalau sini terlebih, maka dia defect. Kalau kita nak buat rework, kita beri komponen terlebih, maka dia defect. Okey, buat tuan-tuan, kalau lah kaki komponen tu, kalau kita pakai wire biasa, dia punya diameter of wire tidak melebihi lebar kaki, maka boleh diterima. Kita boleh buat rework juga. Kalau kita nak buat chip komponen macam saya cakap tadi, saya pernah buat rework pakai wire biasa, tapi untuk chip komponen yang macam resistor, kapasitor, dia susah sikit nak melekat. Tapi kalau untuk macam kaki galwing yang besar-besar sikit memang senang nak melekat, so masih boleh buat rework. Masih boleh buat troubleshoot, masih boleh hidupkan untuk berfungsi. Manakala untuk gel lead kita mesti buat L, kemudian L tersebut mestilah melekat dekat kaki J tu, sebutlah dekat dia punya tegak-tegak tu, tiang tegak tu. Kemudian bila dah dekat, maka barulah diterima. Dia basically untuk jumper wire ni, semua jumper wire acceptable, memang dekat dalam dokumen dia tunjuk 75%. Tapi sebenarnya as long as panjang kita wire pengalih tu melekat lebih daripada 50%, sebenarnya dah kira diterima. Sebab dalam ni ialah IPC A610. Tapi masa saya belajar IPC 7711 ataupun 7721, dia lebih pada 50%, dia boleh diterima dalam standard. Next ialah castellation component. So, kalau castellation component ni dalam gambar kat sini tak ada gambar real. So kalau kat sini kita nampak dia macam melekat macam tu kan. Tapi kalau betul-betulnya, kalau sebolehnya ialah pengalih tu dia masuk sedikit ke dalam. Masuk ke dalam lead tu, baru kemudian letak solder untuk buat rework dekat kaki castellated termination. Dan yang terakhir sekali LAN lah. So LAN, kalau LAN ni lah pad So kalau pad, ada pad yang kita nak letak jumper wire. So dia mesti lebih daripada 50%, barulah diterima dalam standard. Itulah dia punya perkongsian pasal jumper wire dalam SMT ni. Alright, so jika tiada apa-apa kita boleh break selama 10 minit. Kemudian kita akan sambung jam
kita akan sambung jam 10, 2 tolak 4, 10. Kita akan sambung untuk macam mana pemakahan yang biasanya untuk evaluate bot tersebut. So macam ni saya tunjuk ni adalah pemakahan yang normal di world scale. Tapi kalau di mana-mana industri, dokumen lebih kurang, tapi dia more kepada benda tu perfect atau tidak perfect sebab dia buat terlalu banyak kan, dia tak boleh nak cover satu persatu. Alright. So ada sebarang soalan? Table tu pun boleh share tak? Boleh. Saya share sekarang kot. Oh, dia punya ni, evaluation ni Ya. Yep. Kemudian slide.